Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Muhammad Zafri ingin membuat pembentangan mengenai modul yang pertama, iaitu sistem franchise di Malaysia. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu apakah sistem franchise di Malaysia. Secara amnya adalah sistem franchise di Malaysia adalah kaedah pemasaran atau perniagaan yang melibatkan dua belah pihak, iaitu franchisor sebagai pemberi atau pemilik atau pemberi hak untuk menggunakan cap dagangan mereka atau syarikat mereka kepada franchisee, iaitu sebagai penerima hak ataupun pemegang hak yang diberi oleh franchisor tersebut untuk menjalankan perniagaan. Hubungan antara franchisor dan franchisee ini telah dinyatakan di dalam ataupun dizahirkan di dalam perjanjian franchise. Okey. Yang ketiga adalah untuk menggunakan hak ini, franchisee harus membuat pembayaran-pembayaran tertentu seperti yuran pendaftaran, royalti bulanan ataupun pelaburan outlet dan sebagainya lah. Franchisor akan memberi hak eksklusif kepada franchisee seperti hak kewilayahan yang akan diterangkan nanti, untuk menjalankan perniagaan mereka tanpa ada franchisee lain di dalam radius kawasan mereka. Okey, yang kedua, siapakah franchisor? Franchisor adalah pemberi hak ataupun pemegang hak ataupun pemilik cap dagangan, hak intelek atau sistem operasi itu sendiri untuk diberikan kepada bakal usahawan atau franchisee luar untuk menggunakan hak tersebut untuk menjalankan perniagaan. Dan juga franchisor juga yang akan melantik bakal usahawan atau bakal franchisee menggunakan cap dagangan ini ataupun hak atau harta intelek ini atau konsep ini dengan atas kebenaran franchisor itu tersendiri untuk menjual perniagaan ini kepada mereka, mengembangkan perniagaan mereka, dan juga franchisor dapat mengembangkan perniagaan ini tanpa sebarang modal. Okey. Yang ketiga adalah siapa franchisee? Franchisee adalah penerima hak ataupun pemilik hak yang akan menggunakan cap dagangan, jenama, harta intelek, konsep, kaedah, sistem yang diberi oleh franchisor kepada mereka untuk menjalankan perniagaan ini secara sah atas kebenaran franchisor. Dan juga adalah franchisee adalah bakal usahawan mereka yang akan mengembangkan kerjaya mereka, mengembangkan perniagaan mereka dengan sokongan penuh oleh franchisor itu sendiri. Okey. Keempat, apakah ciri-ciri utama franchise? Ciri-ciri utama franchise ada 4. Yang pertama adalah sistem operasi yang seragam. Ini demi franchisor harus mengawal sistem operasi yang seragam untuk semua franchisee ataupun semua outlet mendapat hak sama rata atau secara adil menggunakan sistem perniagaan yang sama. Tiada berat sebelah ataupun pilih kasih, tetapi akan diberi keistimewaan atau kelonggaran atas sebab-sebab tertentu mengikut sesuatu outlet atau sesuatu tempat itu. Kedua adalah penggunaan cap dagangan. Ini jelas franchisee diberi hak istimewa ataupun diberi kebenaran untuk menggunakan hak cap dagangan, sistem dan segalanya mengenai syarikat untuk mereka menjalankan perniagaan ini. Ketiga adalah kawal operasi. Ini demi franchisor bagaimana mereka mengawal cara kerja franchisor secara konsisten untuk mengawal operasi mereka bekerja dan juga memantau franchisee untuk mematuhi konsep atau syarat-syarat yang telah diberikan. Jika mereka gagal untuk mematuhi, jika franchisee ini gagal untuk mematuhi,
syarat yang ditetapkan oleh franchisor, mereka harus ditamatkan kontrak mereka lah sebagai franchisee ini. Dan juga keempat adalah pengenaan yuran. Seperti yang dinyatakan sebagai franchisee, mereka dikenakan beberapa pembayaran seperti yuran pendaftaran, yuran latihan, pelaburan outlet dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya iaitu yang kelima. Apakah akta franchise di Malaysia? Akta ini sendiri adalah garis panduan yang ditetapkan ataupun dijamin oleh kerajaan untuk bakal usahawan ataupun dalam sektor perdagangan dan juga perniagaan. Dan untuk ini demi pendaftaran dan perniagaan mereka untuk jangka masa yang panjang, untuk dijamin untuk jangka masa yang panjang. Dan juga peranan mereka adalah untuk melindungi hak-hak untuk usahawan, untuk franchisor itu sendiri dan juga franchisee ini sendiri, untuk meminimalkan lagi risiko perniagaan mereka. Ini lebih dijamin keselamatan perniagaan mereka lah dengan bila adanya akta itu sendiri. Dan yang atau dinyatakan sebagai untuk mereka mendapat hak sama rata atau hak secara adil. Tidak ada pilih kasih juga dalam ini, iaitu dalam tajuk akta franchise. Yang keenam, apakah perjanjian franchise dan peranan? Perjanjian franchise adalah kontrak bertulis antara dua belah pihak, iaitu franchisor dan juga franchisee. Ini yang menyatakan franchisor membenarkan, mengizinkan, memberi hak untuk menggunakan cap dagangan, harta intelek, konsep dan sebagainya daripada syarikat, yang akan menyatakan yang mereka membenarkan untuk franchisee menjalankan perniagaan menggunakan konsep yang telah diberi, yang bahawasanya franchisee menjalankan perniagaan itu dengan sah. Ini juga untuk mengawal, memastikan franchisor melakukan franchisor mengawal perniagaan ini secara konsisten dan memastikan franchisee mematuhi undang-undang atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang lebih jelas untuk menyatakan franchisor telah memberi hak untuk mereka menjalankan hak kepada franchisee untuk menjalankan perniagaan ini tersendiri. Seterusnya, peranan KPDN HEP adalah sebuah agensi syarikat kerajaan Kementerian Malaysia untuk mengeluarkan lesen untuk peniaga untuk perdagangan, untuk bakal usahawan, terutamanya untuk dalam sektor perdagangan dan perniagaan dan juga penjualan. Ini adalah berperan untuk mengeluarkan lesen untuk sesiapa bakal usahawan untuk berniaga, untuk mengembangkan perniagaan mereka lagi, dan juga sebab untuk mengawal selia perniagaan mereka. Okey. Dan juga mereka berperanan untuk mengeluarkan lesen yang telah pun termaktub di bawah akta franchise. Seterusnya adalah peranan Pernas. Peranan Pernas adalah sebagai sebuah agensi yang di bawah kementerian untuk menyokong dari segi perkhidmatan kepada bakal usahawan, terutamanya untuk franchisee atau sesiapa saja untuk memulakan perniagaan. Di sini Pernas memberi bantuan dari segi khidmat nasihat dan juga skim-skim pinjaman seperti loan untuk mereka memulakan perniagaan mereka, dan juga mereka juga menyokong dan membantu dari segi perkhidmatan. Ke-9 iaitu MFA. Apakah peranan MFA? Peranan MFA adalah sebuah persatuan yang menyokong
kerajaan dalam sektor perniagaan ataupun perdagangan ini, ataupun sebagai satu panduan atau pusat sumber untuk franchisee serta orang ramai untuk meminati dalam dunia perniagaan ataupun dunia franchise itu sendiri. Untuk ini demi memupuk orang ramai atau di dalam Malaysia sendiri lebih minat kepada sektor perniagaan, terutama sekali dalam sektor franchise. Ke-11, ke-10, apakah maksud outlet? Maksud outlet adalah premis perniagaan yang diberi kebenaran oleh franchisor untuk mereka menjalankan perniagaan di sesebuah tempat mengikut radius ataupun populasi yang telah dibenarkan oleh franchisor untuk mereka melakukan perniagaan itu. Ini jelas bahawasanya memang tidak akan ada franchisee lain di dalam kawasan berdekatan outlet mereka mengikut terma dan syarat yang tertentu. Ini demi mereka menjalankan dengan perniagaan itu dengan baik dan selesa, untuk mereka lebih fokus dengan outlet mereka itu sendiri, untuk premis perniagaan mereka. Yang seterusnya, iaitu yang terakhir adalah peranan pegawai franchise syarikat. Peranan pegawai franchise syarikat adalah untuk memastikan kelancaran perniagaan syarikat itu tersendiri, iaitu bahawasanya franchisee mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, berkualiti, menjalankan perniagaan secara konsisten mengikut kehendak franchisor itu tersendiri. Dan juga sebagai franchisor atau pegawai franchise ini harus berkualiti tinggi, memberikan sokongan penuh untuk franchisee, memberi perkhidmatan atau kualiti yang terbaik untuk franchisee. Dan juga franchisee harus melakukan perniagaan setelah menggunakan cap dagangan untuk memastikan mereka melakukan perniagaan ini dengan secara konsisten dan juga mematuhi syarat yang telah pun kami tetapkan. Dan juga selain itu, sebagai pegawai franchise harus membuat laporan dan juga menyediakan laporan dan dihantar setiap laporan bulanan ataupun mingguan kepada syarikat ataupun pengurus untuk melihat keuntungan atau permasalahan di outlet ataupun syarikat yang telah dijalankan perniagaan. Dan juga sebagai untuk saya sendiri, untuk jangka masa panjang, untuk melihat syarikat ini lebih besar dalam masa beberapa tahun lagi, lebih banyak, lebih luas, dan untuk memastikan Bonda Mama adalah pusat pendidikan kanak-kanak nombor 1 di Malaysia. Dengan kenapa nombor 1? Untuk memastikan mereka menjalankan perniagaan ataupun sektor pendidikan ini dengan berkualiti dan membezakan kita lebih baik dengan tempat lain. Okey, itu yang terakhir untuk modul yang pertama. Terima kasih banyak-banyak untuk Cik Rizwan. Terima kasih kepada Encik Yazid. Dan minta maaf anda ada kurang, ada kelemahan daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.